Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sambung subtopik seterusnya iaitu 2.4 organ utama fotosintesis. Okay, pertama, kita akan melihat dahulu berkaitan dengan sejarah ringkas penemuan fotosintesis. Okay, pada tahun 1640-an, Jan Baptista van Helmont dia telah menjalankan satu eksperimen di mana eksperimen yang dijalankan ini adalah untuk nak menguji idea dia bahawa tumbuhan mendapat makanan daripada tanah. Okay. Kemudian pada tahun 1772 pula, eksperimen yang dilakukan oleh Joseph Priestley telah menunjukkan bahawa tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. So, kita tengok macam mana Jan Baptista ini menjalankan eksperimennya. Okey, ini adalah eksperimen yang dijalankan oleh Jan Baptista. Okay, apa yang dia buat adalah mula-mula dia tanam satu pokok dan sebelum dia tanam dia ambil dulu jising pokok tersebut, anak pokok yang beratnya 2.3 kilogram. Kemudian dia masukkan ke dalam 90 kilogram tanah yang kering. Kan? Okay, kemudian dia siram pokok tersebut, dia jaga pokok tersebut dalam tempoh masa selama 5 tahun. Okay. Selepas 5 tahun, pokok itu membesar dan dia asingkan antara pokok dengan tanah. Okay, awalnya 5 tahun lepas, dia dah masukkan 90 kilogram tanah. So, dia asingkan siap-siap 90 kilogram tanah kering tersebut. Dan dia dapati pokok yang daripada 2.3 kilogram itu menjadi 77 kilogram. Okay. So, dia berpendapat bahawa tumbuhan tersebut membesar disebabkan oleh air yang disiram. Bukannya daripada tanah. So, kesimpulan dia buat bahawa pokok membesar dengan hanya menggunakan air yang disiram dan bukannya air daripada tanah. Sebab dia boleh asingkan 90 kilogram tanah. Kalau tak mestilah tanah tu berkurang kan. So dia dapati bahawa pokok ini membesar daripada air yang disiram bukannya daripada tanah. Okay, ini adalah dapatan dia lah. Dapatan daripada Jan Baptista. Okay. Eksperimen yang kedua pula dijalankan oleh Joseph Priestley. Okay, eksperimen yang dijalankan oleh beliau, seekor tikus dia diletakkan dalam satu balang kaca yang diterbalikkan dan tikus itu mati. Manakala satu lagi balang kaca sama juga, cuma yang bezanya yang dimanipulasi adalah kehadiran tumbuhan. Okay. Apabila tumbuhan diletakkan di dalam balang bersama-sama dengan tikus, di satu balang, dia masukkan tikus, dia masukkan satu tumbuhan, tikus tersebut dapat terus hidup. Yang tak ada tumbuhan, mati. Yang ada tumbuhan, hidup. Jadi, dia membuat kesimpulan bahawa tumbuhan membebaskan oksigen. Okay, sebab tu tikus tu boleh terus hidup. Yang ni tak ada oksigen. Yang ni tak ada tumbuhan kan? So, tak ada oksigen. Sebab tu apa? Tikus itu mati. So, itu kesimpulan yang dibuat pada tahun tersebut. Okey. Seterusnya, kita tengok penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Okey. Apa penyesuaian struktur dalaman daun dengan
fotosintesis. Apa ciri dia? Okey, fotosintesis ia memerlukan pigmen klorofil. Kita semua tahu sejak dulu lagi kita tahu tumbuhan ada klorofil, kan? Ada kloroplas, jadi dia boleh menjalankan fotosintesis. Ini kita tengok detail. Fotosintesis memerlukan klorofil untuk menyerap tenaga cahaya daripada matahari, untuk menyerap gas karbon dioksida daripada atmosfera dan air daripada tanah. Itu fungsi klorofil. Dia bukan sahaja menyerap tenaga cahaya matahari, tetapi juga dia menyerap gas karbon dioksida dan juga air. Sebab semua tu adalah keperluan dalam menjalankan fotosintesis. Gas oksigen pula dibebaskan sebagai hasil sampingan. Walaupun dia hasil sampingan, dia menyumbanglah kepada peratusan gas oksigen di atmosfera. Selain daun yang merupakan organ fotosintesis utama tumbuhan, batang muda dan bahagian lain tumbuhan yang berwarna hijau juga dapat menjalankan fotosintesis. Kita tahu organ fotosintesis utama bagi tumbuhan adalah daun, batang muda dan bahagian lain tumbuhan yang warna hijau. Sebab apa warna hijau? Sebab yang berwarna hijau itu adalah klorofil. Yang warna hijau tu maksudnya dia mengandungi klorofil. Okey, pertama. Penyesuaian struktur yang pertama adalah epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas yang berlabel nombor 1, epidermis bawah yang berlabel nombor 3. Sebab dia buat kat sini 1 dan 3. Kutikel berlilin yang lut sinar pada epidermis atas dan epidermis bawah membenarkan cahaya matahari menembusi epidermis atas dan epidermis bawah ke sel mesofil palisad. Disebabkan oleh struktur kutikel yang atas daun itulah struktur kutikel yang berlilin ini yang lut sinar di bahagian atas dan bahagian bawah daun. Kalau kita sentuh daun tu kan, bahagian atas, bahagian bawah dia, semua kita boleh nampak dia berlilin ataupun dia lut sinar, dia tak menyerap air. Ciri itulah yang membenarkan cahaya matahari dapat menembusi lapisan epidermis tersebut. Seterusnya, kehadiran stoma di epidermis bawah. Kat sini stoma. Ada liang tu. Kehadiran stoma di epidermis bawah. Apabila terdapat cahaya, stoma akan terbuka dan membenarkan pertukaran gas berlaku di mana gas oksigen disingkirkan, gas karbon dioksida akan masuk. So, penyesuaian yang pertama adalah kutikel berlilin dan juga kehadiran stoma. So, ingat ni boleh tanya dalam soalan esei. Okey, yang kedua adalah mesofil palisad. Mesofil palisad yang ni, yang tersusun rapat. Kita pun tahu di sel mesofil palisad ini padat dengan kloroplas. Sel mesofil palisad, ciri penyesuaian dia adalah padat dengan kloroplas, di mana fungsi kloroplas ini adalah untuk menyerap cahaya matahari dengan kadar yang maksimum. So, banyak tenaga cahaya matahari dapat diserap. Kemudian, kloroplas juga mengandungi klorofil. So, klorofil ini dia akan menyerap tenaga cahaya untuk fotosintesis. Okey, seterusnya bawah sel mesofil
palisat. Okey, kat sini adalah sel mesofil berspan. Sebab tu kamu tengok susunan dia jauh-jauh. Macam span lah kan, dia tak padat kan. So, sel mesofil berspan. Okay, sel mesofil berspan ini, ia mengandungi kurang kloroplas berbanding mesofil palisat. Okay. Dan sel mesofil berspan ini mempunyai banyak ruang udara. Dan ruang udara yang disediakan ini yang semula jadinya ada pada sel mesofil berspan ini adalah berfungsi untuk membenarkan pertukaran gas berlaku dengan cekap semasa fotosintesis. So, gas karbon dioksida boleh masuk dengan lajulah cekap. Okay, yang keluar adalah gas oksigen. So, sebab ada banyak ruang udara. Ya, ciri penyesuaian dia. Okay, seterusnya, yang keempat, berkas vaskular. So, ingat kalau berkas vaskular adalah xilem dan phloem. Okay, xilem fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar dan daun. Phloem pula mengangkut sukrosa yang dihasilkan melalui fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Itu familiar lah. Xilem dan juga phloem. Okey, seterusnya kita tengok pula struktur kloroplas. Sebab kita tahu kloroplas adalah komponen asas untuk menjalankan fotosintesis. Kalau tak ada kloroplas, tak boleh jalankan fotosintesis. Okey, kloroplas ia mengandungi klorofil. Dah berapa kali ulang? Ingat, kloroplas mengandungi klorofil. Untuk apa? Untuk menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. So, kloroplas ini terdiri daripada satu keping ini adalah telekoid. Okey. So, banyak-banyak telekoid bergabung akan membentuk granum. Okey, membentuk granum. Kemudian persekitaran dalam kloroplas ini adalah stroma. Okey. Dan yang menghubungkan satu granum dengan granum yang lain adalah lamella. Okey. Telekoid, kloroplas pula dia ada membran dalam dan juga membran luar. Okey. Ini kloroplas, struktur kloroplas. Okey, kamu mesti tahulah satu telekoid, telekoid bergabung membentuk granum. Granum nak menghubungkan satu granum dengan granum yang lain adalah melalui lamella. Persekitaran kloroplas itu adalah stroma. Kemudian kloroplas mempunyai membran luar dan juga membran dalam. Okey, seterusnya kita tengok satu persatu. Okey, telekoid. Ingat, bila kita sebut telekoid, kita boleh bayangkan macam mana bentuk telekoid. Apa yang digambarkan dengan telekoid? Okey, telekoid ini adalah satu kantung berbentuk cakera. Okey, kantung yang berbentuk cakera yang mengandungi klorofil. Oh, dalam telekoid inilah adanya klorofil. Okay, biasanya kita sebut kloroplas ada klorofil. Tapi kita lupa dalam kloroplas tu ada banyak komponen. So, komponen klorofil ini ada pada telekoid. Okay, di membran telekoid terdapat pigmen fotosintesis yang memerangkap tenaga cahaya matahari. Okay, tindak balas bersandarkan cahaya akan berlaku di telekoid. Okay, lepas ni kita tengok tindak balas cahaya dan tindak balas yang tanpa cahaya.
Okay, tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, so di teleskop ini berlakunya tindak balas bersandarkan cahaya. Okey, seterusnya granum. Granum pula adalah timbunan cakera telekoid yang tersusun membentuk lapisan. Kita dah tengok struktur granum macam mana. Susunan ini meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis secara optimum. Yang ini kamu kena take note. Granum dia tersusun timbunan susunan daripada telekoid. Kenapa? Sebab nak meningkatkan luas permukaan untuk memastikan fotosintesis berlaku secara optimum. Okey, seterusnya stroma. Okey, bila sebut stroma, ingat stroma di mana? Okey. Stroma bendalir tidak berwarna yang mengelilingi granum di dalam kloroplas. So, persekitaran kloroplas itu kita panggil stroma. Dan stroma adalah tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya yang menghasilkan glukosa. Okay. Telekoid berlakunya tindak balas bersandarkan cahaya. Stroma tak. Stroma yang tak bersandarkan cahaya.